السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرع لعباده الصيام والقيام وتفضل عليهم بليلة القدر خير من 1000 شهر. أحمده سبحانه وأشكره وأثني عليه الخير كله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya. Mawasimul khairati wal barakat, musim-musim kebajikan dan berkat yang Allah kurniakan kepada kita telah hampir berakhir. Hari ini kita berkumpul, masih lagi kita boleh menyebut hari Jumaat yang terakhir di bulan Ramadan. Adakah akan datang Jumaat yang lain selepas daripada ini? Inilah yang perlu kita fikir bersama. Yang perlu kita kena ingat, di mana di akhir Ramadan ada beberapa isu, ada beberapa perkara ataupun note yang kena kita ambil, kita muhasabah dan kita kaji untuk tidak keluar Ramadan ini dalam keadaan menghampakan kita. Biarlah Ramadan datang dengan penuh rahmat dan berkat, Ramadan pergi dengan sudah penuh keampunan dan keredaan Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang saleh di zaman dulu dan zaman sekarang, apabila masuk 10 terakhir Ramadan, mereka telah mengikut jejak langkah yang telah ditunjukkan oleh Nabiul Ummah, Al-Habib, orang yang paling kita sayang dan paling kita cintai, dan Rasul yang menyayangi umatnya sallallahu alaihi wasallam. Kana yajtahidu fi Ramadan, Nabi kita berijtihad di bulan Ramadan dalam ibadat lebih daripada masa yang lain, dan masuk 10 yang terakhir lebih kuat daripada yang terawal. Orang-orang dulu tahu nilai, tahu harga. Tapi adakah kita tahu atau tidak? Inilah yang perlu kita buat satu fokus yang pertama yang kita nak tanya. Soalan-soalan yang sama-sama kita tanya hari ini, iaitulah waqfatun sadiqatun ma'allah ma'an nafs. Suatu renungan yang ikhlas untuk Allah dan ikhlas juga dengan jiwa dan diri kita. Kita bimbang, perginya Ramadan, akhirnya kita tidak mendapat faedah yang besar. Nanti bila kita mati, kita akan kata sebagaimana Tuhan sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, an taqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin aw taqula law anna allaha hadani lakuntu minal muttaqin. Dalam surah Az-Zumar 56-57, antaqula nafsun, seorang itu akan berkata bila dia mati, ya hasrata ala ma faratu fi jambillah, wai ruginya aku telah mengabaikan, mensia-siakan peluang yang ada Allah Ta'ala beri kepada aku. Apa nak buat lagi tuan-tuan pada waktu itu? Apa faedahnya? Setelah kita diusung oleh orang, diletak dalam tanah, ditimbus, dipijak, orang yang paling sayang dengan kita, mereka lah yang mengemaskan tanah di atas kita.
Ketika itu penyesalan tidak berguna. Ya hasrata ala ma farratu fi jambillah. Woi, ruginya aku tak beramal ibadat pada waktu hidup atas dunia. Nak balik semula tak ada siapa nak angkat kita. Nak balik semula ke dunia tidak dibenarkan lagi. Ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan azima. Weh, kalau aku bersama dengan orang baik-baik, orang beribadat di masjid di bulan Ramadan, aku juga mendapat kemenangan yang besar. Penyesalan yang tidak berguna. Allah seru kita, Allah beri tawaran kepada kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, segeralah kamu berlari mencari keampunan Allah dengan syurga yang disediakan, arduhas samawati wal ard, seluas langit dengan bumi. Untuk siapa? U'iddat lil muttaqin. Tuhan kata syurga ini aku sediakan untuk orang bertakwa. Bila mari bulan Ramadan, siapa orang bertakwa? Kita orang berpuasa, la'allakum tattaqun, berpuasa untuk menjadi orang yang bertakwa. Maka penelitian yang pertama, untuk kita puji diri kita atau kita cerca, tuan-tuan boleh jawab sendiri. Kita boleh kata, wahai nafsuku, wahai jiwa kita, apakah kita telah beribadat dengan ibadat yang sebenar pada bulan Ramadan ini? Ataupun cincai lagi, buat tak buat lebih kurang je? Adakah kita telah hidup di bulan Ramadan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla? Apakah hati kita telah merasai kemanisan beribadat? La'allakum tattaqun, takwa yang ditawarkan kepada kamu di sebalik hikmah puasa ini, apakah kita telah mengambilnya? Adakah kita telah baca Quran dan Quran ini telah mengetuk hati kita sehingga kita rasa hati kita hidup dengan Allah bila baca Quran, rasa manis? Apakah soalan-soalan yang kita boleh tanya di jiwa kita dan diri kita? Kalau semua jawapan itu tidak ada, maka siapalah kita dengan Allah? Tetamu yang datang ini masih lagi bertandang di rumah kita, yaitulah Ramadan. Peluang di hadapan kita masih ada lagi di hadapan kita para jemaah. Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu mengatakan, kunu liqabulil amal, hendaklah kamu mengambil berat supaya amalan kamu diterima lebih daripada kita beramal. Kita beramal, kita nak suruh Tuhan terima amalan kita. Bukankah kamu telah dengar firman Allah Ta'ala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah Ta'ala terima amalan itu daripada orang-orang yang bertakwa. Bagaimana kita nak tahu? Kadang-kadang amalan kita buat baik tapi niatnya tak baik. Amalan kita tidak akan diterima dengan sebab perkara yang tersebut. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu telah menyampaikan khutbah pada hari raya Aidil Fitr. Beliau mengatakan, wahai manusia, kamu telah berpuasa 30 hari, kamu berdiri 30 malam. Bagi orang yang berdirilah, bagi orang yang malah lari tengah jalan, ini tak masuk dalam kira-kira. Hari ini kamu keluar melakukan salat hari raya, kamu meminta dengan Allah supaya Allah Ta'ala terima amalan kamu. Fallahumma taqabbal minna ya Rab, maka terimalah daripada kami wahai Tuhanku, inilah amalan yang telah kami lakukan, terimakanlah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu di akhir malam Ramadan berkata, siapakah orang yang diterima amalannya dari kalangan kami, maka kami ucap tahniah. Dan siapakah orang yang terhalang daripada rahmat Allah, maka kami mengucap takziah. Ayyuhal maqbul hani'an lak, wahai orang yang diterima amalan, tahniah kepada kamu.
Wahai orang yang ditolak amalannya, Allah Ta'ala lah yang membalas musibah ke atas kamu tersebut. Ini muhasabah, keluhan jiwa orang yang baik di akhir Ramadan. Apakah kita berada dalam kafilah ini, ataupun kita bergembira berapa hari lagi nak habis Ramadan, kita merdeka? Subhanallah. Kenapa hati sedemikian rupa? Orang yang punya dosa yang banyak, mereka meminta ampun pada Allah Ta'ala pada bulan yang mulia ini, Allah Ta'ala beri keampunan. Dijanjikan setiap malam ada rombongan-rombongan yang telah dimerdekakan daripada api neraka. Yang kedua, isu yang kedua yang perlu kita bincang di akhir Ramadan ini, iaitulah kuatkan lagi istighfar, minta ampun pada Allah Azza wa Jalla. Di mana Allah Subhanahu wa taala apabila selesai daripada mensyariatkan ibadat-ibadat yang besar, Tuhan minta supaya kita minta ampun. Sebagaimana orang selesai melakukan haji, Allah berfirman, "Tsumma afidhu min haitsu afadan nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim." Apabila selesai kamu daripada Arafah, daripada ifadah, daripada Arafah, kamu telah melakukan ibadat yang besar, pengampunan dosa, istaghfirullah, minta ampun pada Allah Azza wa Jalla. Demikian juga sifat-sifat yang lain. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Orang yang berdiri ibadat pada waktu malam, mereka di akhir malam beristighfar pada waktu sahur. Bimbang takut ibadat letih satu malam tidak mendapat apa-apa faedah. Kalau kerana mungkin niat tak baik, riak dan sebagainya. Kata di Al-Hasan Al-Basri, muddus salat ila sahar, kamu lakukan salat sampai ke waktu sahur, stop, summa jalasu yastaghfiru, kemudian duduk, orang-orang yang salah ini beristighfar, minta Allah Ta'ala terima. Hari ini kita telah beribadat 20 hari lebih sudah berlalu Ramadan, dengan puasa yang lapar, dengan dahaga kita, dengan kita baca Quran, banyaklah istighfar, minta Allah Ta'ala terima. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum, sempurnakan bilangan kemudian bertakbir. Nabi SAW bila selesai daripada salat terus beristighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Maka apabila kita selesai daripada berpuasa, istaghfirillah, banyakkan beristighfar, kerana istighfar itu akan menampal balik, menutup mana-mana lubang, lompong, tempat-tempat cari dalam ibadat kita, maka istighfar ini tolong sapu balik, insya-Allah. Ulama-ulama salafus salih apabila selesai daripada salat, mereka terus beristighfar. Sebagaimana istighfar minta ampun daripada dosa. Jangan pula kita falsafah, aku sudah mayar, kata ada dosa, istighfar apa lagi? Lah, istighfar takut kita bimbang, kecuaian kita, kelalaian kita tidak dapat melakukan ibadat puasa, ibadat salat kita dengan sempurna. Sekali lagi kita kembali kepada Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Dia telah menulis sebuah surat kepada umat Islam di seluruh, di bawah jajahan takluk dia pada waktu itu, di akhir bulan Ramadan. Wahai para jemaah, qulu, naklah kamu semua berdoa sebagaimana doa datuk kamu Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa, banyakkan doa ini. Rabbana zalamna anfusana ila akhir. Kamu hendaknya juga banyak berdoa sebagaimana doa Nabi Nuh, wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Ya Allah, aku telah beribadat, aku telah puasa mengikut perintah-Mu, aku telah berdiri pada waktu malam, telah mengeluarkan zakat, telah melakukan salat, ampunlah dosaku. Wa illa taghfirli, kalau engkau tidak ampun,
tidak beri rahmat pada aku minal khasirin, aku termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Kamu kata juga sebagaimana doa Nabi Musa alaihissalam, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, aku telah menzalimi diri aku sendiri, maka berilah keampunan kepadaku. Ataupun kita kata doa Zinnun yang telah menyebut La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Alhamdulillah para jemaah, semua doa-doa Nabi para anbiya alaihissalam ini telah kita ingat, tetapi yang jadi masalahnya tak ingat nak berdoa. Hak ni yang jadi problem kita. Doa ingat dah, nak berdoa tak ingat. Mudah-mudahan dengan peringatan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ini akan memperingatkan kita, menguatkan kita dengan ibadat ini. Ada riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah kata, al-ghibatu tukhriqus siyam. Cakapan yang tak baik kita bercakap tengah hari ini mencarikan pahala puasa kita. Wal istighfar yarqa'u. Istighfar boleh tutup balik. Tapi tak samalah, bekas yang dah pecah ditampal balik tak sama dengan yang asli, yang ori. Kerana itu jagalah. Siapa dia boleh jaga puasa dia jangan sampai pecah, jaga. Kalau terpecah, terlanggar juga buat macam mana, maka banyakkanlah kita menampal, kita gosok balik dengan istighfar kepada Allah. Maka puasa kita hari ini para jemaah secara realiti. Secara realiti, tak payah kita sembunyi dengan siapa-siapa. Cari ke tak cari puasa kita? Allahu Akbar. Kalau sakat cari boleh tahan. Saya bimbang takut hancur dulu, pecah penggar kata orang. Tak ada apa yang tinggal lagi. Dah apa benda tak buat. Dosa mata banyak, dosa telinga banyak, dosa mulut hadis wala haraj. Dosa hati pun diambil kira. Kata seorang, kata Ka'ab radhiyallahu anhu, dia kata, man sama, siapa dia berpuasa, dengar baik-baik ni, peminat-peminat setia hari raya. Orang tak habis puasa lagi duk cakap lagu raya dah. Bahaya sungguhlah zaman kita hari ni. Ka'ab kata apa? Siapa dia berpuasa dan dia telah azam dalam jiwa dia, aku tidak akan buat mungkar dan maksiat lepas ini, dakhalal jannah bighairi mas'alatin wala hisab. Orang ini akan masuk syurga tanpa masalah apa-apa, cepat. Alhamdulillah kalau kita boleh dalam kategori ini. Yang kita takutnya kategori yang kedua, siapa dia berpuasa wa yuhaddis nafsu iza aftara. Dia kata lepas puasa ni, lepas Ramadan, kita akan buat pesta-pesta, kita akan buat majlis-majlis yang karut, yang bukan maksiat. Fasiyamu alihi mardud. Niat tak baik tu, puasa telah telah ditolak. Berapa ramai kita tengok hari ni bulan Ramadan sudah ada iklan-iklan. Perancangan tu perancangan ni. Majlis terbuka hari raya penuh dengan kugiran, dengan maksiat. Ramadan lagi puasa dia kena reject sebagaimana kata ulama. Para jemaah sekalian, banyakkanlah istighfar di bulan Ramadan ini. Yang ketiga, soal Allah al-afu. Di antara yang disyariatkan kepada kita, yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya banyak minta al-afu, minta kemaafan dengan Allah azza wa jalla. Ini doa ini fokus. Sebab apa? Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa an abiha bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sekiranya saya bertemu dengan Lailatul Qadar, apa yang saya nak baca? Mana malam yang kemuncak Lailatul Qadar itu, apa doa yang Nabi kita nak ajar? Maka Nabi kata, quli, katalah. Tuan-tuan kena ingat doa ni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada setengah riwayat dalam Tirmizi, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi doa ni tuan-tuan baca setiap ketika. Jangan dia tunggu imam baca je. Ini imam baca tengah tarawih baca, lepas tu kita tak tahulah ke mana. Sambil-sambil duk buat, duk garu, tak tahu. Rugi. Masing-masing kena ingat. Malam akhir Ramadan ini, inilah doa kita. Banyakkan doa ini. Rakis, maknanya fokuskan kepada doa ini. Kerana Nabi kita ajar khusus kepada Aisyah, bila malam terakhir Ramadan, malam Lailatul Qadar, fokuskan kepada doa ini. Al-afu, ya Allah, innaka afu. Al-afu ni daripada nama Allah, min asma'illahil husna,
Iaitulah Allah Ta'ala yang bersifat dengan afu, yang bersifat dengan pemaaf daripada kesalahan hamba-hambanya, yang menghapuskan kesan-kesan dosa. Dan kita kata tuhibbul afwa, engkau ya Allah sifatmu al-afu, pemaaf, engkau pula suka kepada memaafkan hambamu, fa'fu anni, maafkanlah kesalahanku. Boleh kata, kalau tak boleh kata lagi hak ni, memanglah kita tak ada arah lah, tak ada nasib dah termasuk dalam OKU, dalam ibadat yang terlalu dahsyat. OKU lain banyak bantuan, ada dengan kereta sorong lah, ada dengan tu orang ni, tapi OKU dalam ibadat, siapa yang boleh bantuan kepada kita? Inilah di antara bantuan saya kepada tuan-tuan, kalaulah nak berubah, ubahlah nasib kita daripada seorang hamba yang tak kenal Allah di bulan Ramadan, tak kenal Allah Ta'ala di luar Ramadan, tak kenal di situ ni, jauh dengan Allah. Kita dekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Banyaklah menghadiri majlis-majlis ilmu, majlis-majlis kuliah, majlis tazkirah. Jangan duduk sengih tunggu rumah saja, duduk tunggu tengok TV, tengok kedai kopi, tak ada baik dah belakang tu. Kita berubah. Tuan-tuan saja boleh ubah diri sendiri, orang lain tak mampu, kita hanya mampu memberi nasihat dan taujih. Banyakkan kata-kata ini, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Rakis kepada bacaan ini, kerana inilah bacaan yang diajar oleh Nabi. Ada juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar lagi supaya kita baca a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik. A'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik. A'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik. Ya Allah, aku minta berlindung dengan keredaanmu daripada kemurkaanmu. Hapuskan murka, minta redha. Wa bi mu'afatika, dengan kemaafan engkau, min uqubatik, aku minta jauhkan daripada segala seksaanmu. Doa sangat cantik. Kalau Tuhan hafal dua doa ni, bagi saya memadai dah untuk kita beramal pada tahun ini. Dan kalau boleh kita tambah lagi, iaitu fa'fu anni wa an walidayya, maafkanlah kepada aku dan dua ibu bapa aku. Kalau tak reti bahasa Arab, tambah ikut Melayu pun tak jadi masalah, insya-Allah. Allah Taala faham, Allah Taala reti semua bahasa kita, cuma kita ya tak reti bahasa, nak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kata di Yahya bin Mu'adz, seorang ulama, kalau tidak kerana al-afu ini, memaafkan kesalahan hamba ini, satu sifat yang Allah Taala suka, nascaya Allah Taala tidak beri dosa kepada hamba-hamba yang disayangi. Orang-orang yang disalih min awliya'is salihin, mereka berdosa. Sebab apa? Bila mereka berdosa, mereka minta ampun. Allah Ta'ala sangat mengampun, sehingga dalam hadis lain Nabi kata laulam tuznibu, kalau kamu tak berdosa, Allah Ta'ala akan bawa satu kumpulan makhluk lain yang berdosa dan diberi keampunan kepada Allah. Kita semua berdosa, tak boleh nak kontrol kita. Mana kita tak tengok orang, kita tak keluar rumah, kena keluar. Bila keluar, mata tengok, telinga dengar, macam-macam. Subhanallah. Maka Allah Ta'ala akan beri kepada kita keampunan, Allah Ta'ala beri kepada kita kemaafan, Allah Ta'ala akan beri kepada kita segala rahmat yang begitu besar. Biarlah kita menjadi manusia yang merintih, yang merayu, memohon kepada Allah, minta Allah Ta'ala jadikan kita ini orang yang diterima amalannya di bulan Ramadan yang besar ini. Kata ulama, sebagaimana riwayat daripada Ibnu Abbas, ia mengatakan bahawa Allah Ta'ala beri keampunan kepada hamba-hambanya kecuali beberapa golongan. Yang pertama, orang yang minum arak, ini luar daripada batas kita. Yang kita takut, wa'aqan, orang yang derhaka kepada ibu bapa. Para jemaah yang masih ada mak bapa, ambillah peluang yang besar ketika mereka masih hidup. Pergilah melutut minta maaf dengan mak bapa, supaya doa kita diangkat oleh Allah Azza wa Jalla, supaya keampunan kita tercapai. Nabi kata 4 golongan ini tidak mendapat keampunan, iaitu la'aq, orang yang derhaka kepada mak ayah dia. Bagaimana kita dengan ibu bapa? Sama ada yang masih hidup atau yang telah mati. Yang masih hidup, alhamdulillah, peluang yang besar di hadapan kita. Ada setengah orang yang tak kenal mak bapa, tak pernah pergi ziarah orang tua. Subhanallah, bulan Ramadan yang mulia pergi. Bulan Ramadan bila tengok pada mak ayah, pergi ziarah kubur sekurang-kurangnya yang sudah mati. Jangan tunggu hari raya. Ni budak-budak lah ni dah, agenda pertama pergi ziarah kubur hari raya. Saya menegaskan, tidak ada sunnah ziarah kubur pada hari raya secara khusus sedemikian. Ini satu rekaan yang dibuat oleh masyarakat Melayu kita ni, bawa bunga-bunga pergi letak atas kubur. Saya menegaskan, makmu, ayahmu tidak nak pada bunga, dia nak pada doa yang ikhlas daripada anak-anak.
Hari raya ziarah kubur. Hari lain kenapa tak pergi? Kita ziarah kubur ni sentiasa untuk melembutkan hati kita, untuk mengingatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bukannya hari raya ni haji pesta pergi ziarah kubur, abadan sama sekali. Tidak ada satu sunnah Nabi kata hari raya ziarah kubur. La, pergi ziarah tak salah, tapi mengkhususkan pada hari tersebut. Hari lain tak ziarah. La. Yang kedua, golongan yang ketiga, musyahinan, iaitulah dua orang yang berkelahi. Orang yang berkelahi putus hubungan. Orang yang berkelahi putus hubungan, ini satu gerakan yang dahsyat. Saudara, kalau ada kita berkelahi dengan orang, atalah paling tidak pun SMS di bulan Ramadan mulia, saya secara ikhlas minta maaf dengan awak, kesalahan yang telah saya lakukan. Sebut sedemikian. Apa kesalahan kita? Cakap dengan dia. Minta maaf. Tak rugi kita minta maaf. Kalau dia tak maaf, dia yang bertanggungjawab. Kita telah merendah diri, minta maaf. Dua. Yang ketiga, qati'ar rahim. Yang ketiga, golongan yang tidak mendapatkan kemaafan ini, iaitulah golongan yang memutuskan hubungan silaturahim sama keluarga. Hari ini saya rasa amat duka cita, kerana hubungan silaturahim longgar yang seamat-amatnya. Longgar. Kita dengan kawan-kawan, dengan friend, rapat sama sekali. Tapi dengan anak-beranak, subhanallah, di bulan Ramadan pun tak teringat, lain tak apa. Kita sanggup meninfak fisabilillah, hantar duit kita ke luar negara untuk menafkah, tapi anak-beranak di kampung, keluarga kita sendiri yang merempat, yang tidak ada makanan, makan budu hari-hari, tak pernah kita tanya khabar dia. Lah. Yang paling sedih lagi, berlaku kematian, keluarga tidak diberitahu, tidak dibenar untuk ziarah orang ini mati, bahkan ditanam tanpa keluarga dia mendapat maklum. Ini semua qati'ur rahim. Perbuatan ini dosa besar yang kita bimbang Ramadan berlalu, kita tidak mendapat keampunan Allah Azza wa Jalla. Para jemaah, muhasabah. Peluang masih ada. Di hadapan kita pintu rahmat masih terbuka. Pintu keampunan Allah masih luas. Lailatul Qadar yang kita mencari, insya-Allah kita akan dapat. Tapi kita bimbang terhalang dengan sebab-sebab yang telah tersebut. Muhasabah dan baiki diri. Mana yang tak kena? Mana yang rusak? Yang menghalang kita daripada mendapat rahmat Allah. Yang menghalang kita daripada mendapat tersenarai di kalangan orang yang dimerdekakan daripada api neraka pada bulan ini. Hapuskan. Baiki. Pulih balik hubungan-hubungan kita dengan keluarga, hubungan kita dengan mak ayah, dengan kawan-kawan. Makanan kita biarlah baik. Peluang masih terbuka. Perkara yang keempat, iaitulah tumpukan perhatian untuk beribadat. Fokuskan kepada ibadat. Nabi SAW yajtahidu fil ashri, beribadat pada 10 yang terakhir lebih daripada dia beribadat pada malam-malam yang lain. Allahu Akbar. Inilah yang kita kata, masa keemasan masih ada, peluang untuk kita beribadat masih ada, peluang untuk kita beribadat terutama sekali pada malam 10 terakhir masih terbuka. Maka janganlah kita rasa leka, lalai, seronok dengan apa yang ada ini. Tidak boleh. Yang kelima, iaitulah iyyaka wal ujub wal ghurur. Amaran, peringatan kepada kita, jangan sekali-kali kita rasa terpedaya dengan ibadat yang telah kita buat. Aku banyak dah, nak banding dengan tahun lepas, tahun ni 2 kali khatam Quran dah, tahun lepas tak baca langsung, kita rasa banyak dah. Wala tamnun tastaksir, jangan mengungkit kita akan rasa banyak. Tahun lepas aku sedekah 500 bulan Ramadan, tahun ni 600, banyak dah. Lah, jangan ungkit. Tahun lepas aku pergi masjid, jangan tapi lah. Kita dengan Allah Azza wa Jalla, biar kita rasa semuanya sedikit. Sedekah kita sedikit, ibadat kita sedikit, minta ampun kita sedikit. Tapi dengan hal dunia baru kita terasa banyak. Oh, banyak dah tu, bonus boleh ya. Dengan dunia biar rasa banyak, dengan akhirat biar rasa sikit. Kerana satu riwayat daripada Abi Bakrah radhiyallahu anhu, la yaqullanna ahadukum sumtu ramadan kullahu, jangan sama kamu kata aku puasa Ramadan semua sekali. Wala qumtu ramadan kul, aku dah berdiri setiap malam Ramadan semua sekali. Jangan. Ini dipanggil tazkiyatun nafsi, puji diri sendiri. Oh, tahun ni beres, Ramadan saya puasa semua, malam saya tak miss tarawih, duduk bangga kita. Kerana kita tidak tahu. Ini semua penyakit-penyakit hati yang dimasuki oleh syaitan.
kata di ulama, syaitan akan masuk melalui 99 lorong kebajikan untuk dia nak gugurkan satu kebajikan. Subhanallah. Lorong kebajikan dia buka 99, satu dia akan nak gugurkan. Poin yang besar sekali iaitu poin ikhlas. Kita buat semua, buat masuk part ikhlas, kita fail, habis segala amalan kita gugur. Wal-iyazubillah. Kata di ulama, jangan sekali-kali kita rasa bangga. Seorang tu mungkin dah banyak salat, banyak berzikir, banyak dah puasa, banyak tu banyak ni, banyak baca Quran, walam yasil ila qalbihi, tak sampai ke hati kita amalan yang kita buat tadi walaupun sedikit. Ramadan dengan tak Ramadan, takut kita pada Allah Ta'ala sama ya taraf, duk mai 20-30%, 40% juga, tak naik-naik graf dia. Ini satu muhasabah. Cinta kita kepada Allah sama juga, keyakinan kita kepada Allah sama juga. Maka para ulama mengatakan orang ini muhasabahlah diri dia, kerana ada sifat-sifat yang tak kena dalam ibadat kita bimbang di sini. Para ulama mengatakan di antara tanda-tanda qabulul amal. Ni ramai orang tanya, ustaz, macam mana kita nak tahu Ramadan kita ni qabul atau tidak? Jawabnya, an yazdadal insanun kisaran wa zullan wa khudu'an lirabbi jalla wa ala. Tuhan terima amalan kita, kita terasa lebih dekat dengan Allah. Kita rasa lebih takut kepada Allah. Kita rasa lebih mesra kita dengan ibadat yang diperdukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Maka ketika itu kita tahulah bahawa kita termasuk di kalangan orang-orang yang diterima amalannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Para jemaah sekalian, Lailatul Qadar, malam yang besar, khairum min alfi syahr. Di manakah dia? Ya, confirmnya Lailatul Qadar ini duduk di 10 terakhir Ramadan. Kecuali golongan sesat Rafidah ataupun Syiah yang mengatakan Lailatul Qadar ini sudah diangkat, turun sekali itu ya, lepas itu tak ada lagi. Biar ke dia, kita tak usah pakai mazhab yang sesat ini. Jadi Lailatul Qadar ini berlaku. Imam Syafi'i rahimahullah wa radhiya anhu mengharapkan Lailatul Qadar ini berlaku pada malam 21 dengan 23. Lepas dah kita, tak apa, jangan pula kata terlepas dah lah, aku tak boleh nak buat lah. Ramai lagi para ulama mengatakan yang paling diharapkan Lailatul Qadar ini akan berlaku pada malam 27. Mana depan kita. Ada mari pula ulama mengatakan Lailatul Qadar yatanaqqalun, berpindah-pindah. Sekali 21, 23, 25, 27. Jadi semua malam 10 terakhir tak payah duk pilih-pilih lah. Tak payah duk pilih-pilih. Nabi kata, aku keluar pada satu malam nak cerita pada kamu bila Lailatul Qadar. Dua orang sedang berkelahi di masjid. Nabi kata telah diangkatkan tarikh, tapi dia berlaku iltamisuha fit tasi'ati was sabi'ati wal khamisati. Carilah Lailatul Qadar ini pada malam 9, 29, 27, 25. Jadi kita masih lagi di hadapan kita tarikh-tarikh sedemikian. Ataupun daripada awal 10 terakhir, Imam Syafi'i kata aku mengharapkan pada malam 21, 23, kerana malam tersebut Nabi kata aku ditunjuk tanda Lailatul Qadar, iaitulah pada besok hari Nabi kita sujud di atas tanah, atas lut. Jadi kebetulan malam tu hujan, maka berlaku pagi esoknya selut. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah diberi sedemikian. Cerita Lailatul Qadar ini telah saya sebut dalam siri-siri yang lepas. Jadi yang kita nak sebut di sini hanya sedikit, iaitulah rintihan daripada muslimat kita. Mereka mengatakan, ya Ustaz, macam mana kami sepanjang Ramadan boleh salat, mari 10 akhir tak dapat? Sedih, duka cita, ada yang nak pergi jumpa doktor makan ubat nak injek supaya berhenti dia punya haid. Kita kata, ayyatuhal mu'minat, wahai para muslimah, wahai para mukminat, jangan sedih. Siapa yang beramal sepanjang bulan Ramadan, dia telah beramal. Tarawih tak tinggal, baca Qurannya, tahajudnya. Bila mari pada akhir Ramadan, dia tak dapat nak melakukan ibadat salat dengan baca Quran, tapi mereka masih lagi dapat melakukan banyak lagi ibadat lain. Istighfar boleh? Boleh. Baca innaka afuwun karim tuhibbul afwa? Boleh. Nak baca inna na'udzubiridhaka min sakhatik? Masih lagi boleh. Dan banyak lagi ibadat-ibadat yang lain. Berselawat kata Nabi boleh. Nyaka teruskan ibadat tersebut. Yang tak bolehnya hanya bersalat dan baca Quran. Alhamdulillah. Seorang ulama dia tanya seorang Imam Ad-Dhahhak rahimahullah, dia kata macam mana orang perempuan yang uzur haid dengan nifas ni nak baca dapat Lailatul Qadar, macam mana nak dapat? Kata Ad-Dhahhak, na'am, mereka dapat Lailatul Qadar. Semua orang yang takabbalahu amalahu, Allah Ta'ala terima amalan dia di awal Ramadan sampai sini,
maka Allah Ta'ala akan beri bahagiannya pada malam Lailatul Qadar, kerana dia tak dapat salat tapi dia dapat berzikir, dia tak dapat baca Quran, dia dapat istighfar, dia dapat sedekah. Hari ni nak sedekah pada malam Lailatul Qadar cukup senang. Saya beri tip yang cakap mudah. Tuan-tuan boleh keluar ambil nombor-nombor akaun masjid kita ni, pondok kita ni, mana-mana sekolah yang memerlukan bantuan. Malam Lailatul Qadar kita transfer je duit, sini RM20, sini 200, sini 300. Dapat pahala berganda-ganda pada malam tersebut. Nak pergi cari orang miskin tak sempat sebab kita nak tahajud, nak baca Quran contohnya. Jadi kesimpulan kita, wahai para mukminat, wahai para muslimat, jangan duka cita, jangan sedih. Kalau kamu beramal banyak di awal Ramadan, maka pencen itu berterusan sehingga walaupun kamu tak dapat bersolat pada malamnya, kamu dapat teruskan beribadat. Insya-Allah, mudah-mudahan Allah Taala beri kepada kita nikmat yang besar, keampunan daripadanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.